Amir ada, Bong ada, Juzman tengah tidur. Ni Ahmad. Mana Ahmad? Driver kita hari ni akan perjalanan kami selamat sampai. Zain, umur 20 tahun, asal Sabah, lahir pun Sabah. boleh panggil kami boleh panggil Cik apa? Panggil je Mai. Mai. Kat sini kita bersama Cik Mai sebagai tetamu jemputan kita. Boleh kita terus pada soalan? Okey, so soalan pertama untuk Mai. Okey, macam yang kita tahu, Sabah ni ada banyak suku kan? Boleh saya tahu Cik Mai ni suku apa? Biasa orang Sabah, dia macam orang Semenanjung juga, ikut Batak. Jadi bapak saya orang Brunei. Jadi saya orang Brunei. Dia kan Brunei dengan Sabah kan dekat. Jadi macam adalah orang Brunei yang satu Sabah kahwin dengan orang Sabah. Jadi Brunei pun jadilah antara suku kaum Sabah. Macam Mai cakap tadi, Mai suku Brunei kan? Kalau macam suku Brunei ni ada ke adat dia sendiri? Kalau orang Brunei ni, dia macam pernah dengar kat Ambiat? Benar, Ambiat. Ambiat tu dari Brunei. Oh, daripada Brunei? Tapi bila macam dia asal dia di Brunei, lepas tu bila dia sudah macam orang ramai tahu, jadi dia ada yang besi orang Sabah, besi Brunei, Sarawak pun ada besi. Itulah, itu antara adat dari segi makanan lah. Tapi kalau orang Brunei ni, dia banyak adat dari segi apa orang panggil, mahar perkahwinan. Boleh Mai terang sikit pasal mahar perkahwinan? Kalau orang Brunei, biasa perempuan-perempuan dia yang dah minta duit. Dia minta macam baru-baru ni kerja saya kahwin, dia punya hantaran lah, orang bilang kan 2 ekor lembu. Dia begitu. Dia bergantung pada apa yang perempuan tu mahu ke macam? Dia bergantung kepada family. Sebab macam kalau family saya pernah dapat juga perempuan yang banyak lah dia minta. Bukan setakat Soalan seterusnya, suku Mai ni ada tak macam bahasa sendiri, macam logat dia sendiri? mesti ada. Ada. Boleh terangkan sikit tak? Dia dipanggil apa? Dia memang orang bilang bahasa Brunei. Tapi itulah dia banyak lah beza dari macam kalau Sabah. Kan Sabah kan ada banyak suku. Lepas tu masing-masing memang ada dialek sendiri. Dengan cakap sekarang ni, kalau pergi fikir yang bandar-bandar memang orang cakap macam tu. Tapi ini besi pelan lah, sebab tu dia macam tak tahu apa Sabah. So kalau orang Sabah bercakap, dia laju, lepas tu perkataan dia tak full. Mai cakap sikit. Sebenarnya orang Brunei dia ada satu, macam kalau orang Sabah dia guna empah. Kalau orang Brunei dia guna ani. Ada tak ada Sabah, wah. Brunei ani. Luhut nanti. Luhut tapi ada soalan seterusnya. Macam Mai cakap tadi, Mai ikut suku ayah. Tapi kan ibu suku lain kan? Boleh tak kami nak tahu ibu tu suku apa? Ibu Mai suku apa? Saya orang Bajau. Mai tahu tak sikit-sikit pasal adat budaya suku Bajau? Tahu dia. Kalau orang Bajau ni dia lebih kepada, kalau orang Brunei kan dia pasal hantaran, itu makanan, macam tu lah. Tapi kalau orang Bajau dia lebih kepada macam pasal kahwin-kahwin. Adatnya yang macam mana? Kalau perkahwinan, kalau orang Bajau dia mesti 3 hari 3 malam. Lepas tu kalau kahwin tu dia ada macam baju tradisional. Lepas tu kalau macam kahwin punya family, dia macam
yang baju tu pun sendiri ada banyak-banyak lah. Dia punya lain tempat lain lah baju dia. Kalau macam tempat kami, dia lelaki tu dia mesti apa orang bilang semua. Kalau kami dia limpas tu dia macam lalu. Dia pengantin lelaki ni macam ni, pengantin lelaki ni pengantin perempuan. Dia akan limpas macam family perempuan tu hingga lelaki. Jadi kita macam sama ada dia orang betul lah. Next question lah. Kan Sabah ni besar. Boleh tahu atau kan dari mana yang mana? Saya Papan. Papan tu dia daerah. Dia kalau ikut tempat buka puasa Sabah, dia ada 6 zon. Papan tu salah satu zon juga. Tapi dia dekat juga dengan KK. Macam orang lain tahu kan KK kan macam apa? Ustaz. Sesuai di Sabah. Papan dengan KK dalam jauhnya juga. Macam Papan tu kan besar. Tapi saya duduk yang dekat apa buat tu sempadan KK dengan Papan. Kalau dekat tu. Cerita saya kan setiap negeri mesti ada makanan budaya sendiri. Jadi kat Sabah apa makanan budaya dia? Kalau dekat Sabah banyak. Dia kalau di Sabah ni tak boleh bilang dekat Sabah apa makanan tradisi. So dekat Sabah dia ada jenis suku. Jadi semua orang ada makanan tradisi sendiri. Sebenarnya dari tiap suku berbeza lah. Kalau suku Memang ambuyat lah. ambuyat. Dia macam nasi. Kalau orang dari kampung tu dia pakai nasi. Memang kalau macam orang macam Chinese New Year ni, orang semua kan balik kampung. Kalau kami balik kampung, orang buat ambuyat. Hari-hari tu makan minyak tu. Jarang lah makan nasi. Lepas tu ada lagi satu memang yang memang pure Brunei. Dia rasanya dah pernah lah jumpa di Semenanjung. Orang panggil kulupis. Kulupis itu Sinalo makan. Sinalo makan. itu makanan orang juga. Orang makanan industri. Kita mau makan tu bahaya dia. Betul lah. Aku Bukan bahaya, tak boleh. Tak boleh, itu haram di situ. Haram. Bukti. Kalau kulupis tu dia macam kulit panggang. Tapi dia tidak panggang. Kulit panggang tapi tidak dipanggang. Dia macam kulit panggang kan guna beras yang beras pulut. Kalau kulupis, dia beras pulut juga. Tapi dia kena kukus. Macam ayam disembelih. Dia tak panggang. Bila kita letak minyak panas, kita angkat sepanggang kan. Guna kunyit. Yang itu ayam. Faham. Maaf, itu kita orang kita. Okay, proceed ke selanjutnya. Macam kita tahu yang Melaka ni tempat dia banyak sejarah. Jadi boleh tak kita tahu yang Sabah ada tak sejarah dia? Dekat Sabah biasanya dia ada tempat sejarah yang macam Melaka kan ada pembangunan. Kalau dekat Sabah dia banyak macam satu pun dia macam memorial park. Dia satu tempat itu adalah satu benda yang macam menandakan something happened there. Description lah. Boleh ke akhir. Okay, cuma Sabah ni kan besar. Jadi dia ada banyak suku. Boleh tak Mai bagi tahu lah. Bagi tahu satu suku apa yang Mai tahu. Kalau Sabah dia punya besar. Dia boleh sampai lebih dari 30 jenis suku. Satu kawasan. Satu Sabah lah, bukan satu kawasan. Satu kawasan. Sorry. Dia macam kan ada 6 zon. Dia macam kat sini lain, di sini lain. Macam lah. Tapi kalau yang saya tahu yang famous selalunya Kadazan Dusun. Lepas Kadazan Dusun ni kalau macam mau detect, kalau macam mau kenal lah atau macam ada girlfriend dekat TikTok. Ingat. Ya. Kalau orang Kadazan Dusun ni dia sebut C paling pekat. Dia macam kalau kamu rasa lah saya sebut macam perkataan dia macam orang Sabah. Kalau orang Kadazan Dusun ni C dia lagi pekat. Macam kopi buka tu sekarang. Dia
banyak yang famous di TikTok. Kenal tak? Udin. Apa? Oh, Udin. tahu. Cara dia bercakap kan? Kan tak sama kan dengan cara. Macam dia lah orang Bugis. Cara dia bercakap kan orang dia macam menyanyi. Itulah. Lepas tu orang Bugis ni banyak di Tawau. Tawau kan macam tempat pelancongan orang Malaysia. Jadi selalu lah orang boleh. Sabah. Boleh makan. Kita telah selesai interview budak MDII Humaira. Humaira. Dan kita dapat banyak maklumat berkaitan dengan suku yang ada dekat Sabah kan. Jadi untuk sini kita next. Okey, jadi malam ni kami akan ke Kesidang untuk menemu Rahmah, seorang lagi orang budak Sabah. Ya, so stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Asrama Taman Kesidang untuk membuat assignment interview untuk seni. Dan hari ini kita akan interview salah seorang budak Sabah yang ada kat PPM ni. Jadi kita akan mulakan dengan pengenalan diri beliau. Assalamualaikum. Nama saya Putri Putri Sadi. Saya dari Sabah. Orang boleh panggil Dewi. Saya umur 24. Okey, kita dah tahu sikit tentang latar belakang beliau. Jadi kita untuk video ni kita akan kupas sedikit sebanyak tentang masyarakat yang ada di Sabah, contohnya suku ataupun jenis budaya yang ada kat Sabah kan. Okey. Dalam video ni kita akan tanya dalam beberapa soalan dalam 9 macam tu. Okey, kita mulakan dengan soalan first dari Jazman. Okey, kita tanya, awak dari suku mana? Saya daripada suku Bugis. Bugis ni kalau orang nak tahu dia banyak. Jadi kalau orang saya Bugis Boni daripada Sulawesi Selatan, Indonesia. Soalan dulu, suku adat dia macam mana? Boleh. Kalau suku Bugis, kalau aku mau terangkan satu banyak, tapi yang pilih satu saja. Dari adat kami dari segi perkahwinan. Okay, kalau perkahwinan ni kita orang ada pendek duit. Maksudnya adat naik duit. Kalau orang mau kahwin tu kan, mungkin hantaran duit tu. So namanya pendek duit. Just kalau benda tu tak ada, so perkahwinan tu tak ada. Tak berjalan lah perkahwinan tu. Macam bahasa suku Bahasa suku. Okay. Macam saya cakap tadi, bahasa Bugis ni bahasa Bugis lah. Dia punya bahasa macam lain sikit. Macam aku bagi contoh, dia tak sama. Dia aku tanya kawan, aku sudah makan kan? Tu dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Bugis, kurang manre. Anda faham kan? Kalau satu lagi, kau sudah mandi kah? Kurang cermin. Kurang cermin. Kurang. Okey, boleh lah. Nampak? Okey. macam mak ayah Indian. Memang asal dari Sabah ke atau memang tak tahu dari wilayah di Sabah tu? Kalau ibu bapa saya, ibu bapa aku, dia memang asli Indonesia. Jadi asli Indonesia, dia orang berhijrah pergi Sabah dari tahun 1980 something. Jadi dia orang sampai sini, sampai Sabah. So dia orang sudah bermaster tim dan sudah ada dapat IC kan. So dia orang punya dua-dua pun Bugis Boni. Bersaudaraan sejak dalam kan. Kalau macam mereka asal dari Indo ni, dari Indo, macam apa Bugis Boni kan, dia ada macam adat ke, ada parti ke atau macam perayaan ke dekat Sabah? Kalau Sabah tu ada macam Mapa Dendang. Mapa Dendang ni pula dia kalau time masa orang menuai, kalau Indo lah, ni dia orang bawa balik pergi Sabah. Menuai padi. Padi. Time orang mau tuai padi tu, dia orang akan Mapa Dendang. Which is dia orang dia buat macam gendang tau, tapi gendang tu dalam bentuk macam apa yang kalau kita buat lesung besar, tapi dia daripada kayu. Tapi dia orang buat dalam macam gendang yang besar. So dia orang tunggu macam tu. Dia
Okay, next question. Di Sabah pilih ni. Kalau Sabah, kalau orang selalu cakap Sabah ni mesti tanya kalau kita baru kat JK kan. Kalau aku jauh sikit, dia jauh kan. Kinabatangan. Kinabatangan. Dia KK juga, tapi kota Kinabatangan. Dia kalau dari KK kota Kinabalu 7 jam dekat saja. Jam. Right. 7 jam dekat saja betul. Penting mana ni? Yes. Kalau kalau yang itu memang adalah satu dia punya keunikan sebab dia ada Kinabatangan, Sungai Kinabatangan. Sungai Kinabatangan ni yang kedua terpanjang di Malaysia. Yang pertama tu kalau boleh cakap faham tak? Faham maksudnya? Sungai. Salah tak tahu tak? Sarawak Sarawak. So kalau Sungai Kinabatangan ni orang dari pelancong dari luar pun orang akan pergi situ sebab di situ ada tempat pelancongan yang memang Malaysia kira. So di situ kau boleh nampak buaya, gajah yang liar pun ada, monyet, proboscis monyet biasa, monyet yang panjang hidung tu. Okay, soalan seterusnya. Okay. Vivian, boleh beritahu makanan budaya Bugis? Kalau makanan Bugis, kalau macam time hari raya, terang akan buat burasa. Kalau burasa ni dia daripada beras yang beras dengan santan orang rebus, lepas tu dibungkus dengan daun pisang. Burasa ni orang makan dengan ayam masak liku. Ayam masak liku tu ayam lengkuas. Liku min lengkuas. Ya, beras Dia macam punten tu. Dia macam punten tapi kita orang rebus dalam balutan daun pisang. Dia direbus kalau ikut tradisi punya, dia guna kayu, masak guna kayu. Dia dimasak dalam 5 jam macam tu. Tapi sekarang sudah pakai kereta yang baru upgrade. Orang pakai yang apa tu namanya? Yang boleh masak dalam 1 jam. Pressure cooker. Betul. Okey, soalan yang seterusnya. Boleh diterangkan tak berapa banyak suku dekat Sabah? Kalau cakap suku di Sabah ni, kalau tengok Google tu memang banyak lah. Tapi yang aku tahu yang dekat dengan aku, satu suku Sungai, satu lagi Kadazan ni pun banyak tu Kadazan. Lepas tu satu lagi Bajau. Bajau ni pun kalau orang cakap banyak juga. Bajau Sungai, Bajau Laut, Bajau Darat semua. Soalan yang terakhir. Tentang perayaan suku Bugis. Kalau perayaan suku Bugis. Okay, kalau perayaan suku Bugis ni kalau dari segi kahwin lah, so aku ni faham sikit kalau dari segi kahwin. So sudah beberapa kali kan aku punya balik kahwin. So kalau dari segi perkahwinan, satu yang macam tadi aku cakap, mak pendek doi. Lepas tu mak paci. Mak paci ni dia macam kita pakai kalau orang sini cakap orang berinai, malam berinai. Dia tapi nama yang kami panggil mak paci. Lepas tu perempuan kalau lagi dapat dengan yang rumah. Kalau Bugis, kalau macam itu suku lain. Kalau Bugis dia selalunya tengok dia punya kakak atau abang yang sebelum dia kahwin. Betul tak? Macam kakakku, dia kahwin hantaran dia 20,000. So kalau orang kahwin dengan aku, so dia akan upgrade sikit dalam 23, 25 macam tu. Next sikit dia akan upgrade. Jadi ingat nak kahwin dengan Sabah. Tapi Banyak. kalau orang tahu sebenarnya Bugis ni kalau orang search lah, Bugis ni dia punya hantaran mostly yang paling tinggi juga lah kalau di Sabah ataupun di Indonesia sendiri. Bugis itulah sebab dorang ni merantau, dorang merantau dari Indon pergi negeri yang dorang mau. Jadi ketika dorang merantau, so dan dorang merantau tu dorang kumpul banyak aset which is macam emas apa semua akan tanah. So benda tu dorang macam dah
Jadi setelah itulah sebanyak yang kita dapat tahu berkaitan dengan suku yang ada di Sabah. Jadi sebelum kita bagi, dia tahu apa lah. Orang yang tengok kejadian untuk saya main. Okey, saya harap korang macam jangan terkejut betul dengan apa yang tadi aku cakap tu. Jadi sebab orang Bugis je yang unik di Sabah ni, banyak lagi kaum lain. So aku harap korang setiasa macam merasa tertanya macam mana keadaan Sabah tu. So kalau kamu ni, kalau orang datang nak pergi Sabah, dah juga mahal tu tiket Sabah tu. Boleh murah kat tu. Lepas tu di Sabah ni pun banyak juga keunikan dia, tak sama macam Semenanjung. So baiklah, datang Sabah lah. Jadi aku mau kasih faham lagi, Sabah ni sebenarnya bukan hutannya. Kami tak